Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Suhili Nain dari Kota Kinabalu, Sabah. Pada hari ini saya akan react sebuah video dan status WhatsApp yang telah dikirimkan kepada saya. Jadi tanpa membuang masa, kita lihat video yang pertama yang saya akan react pada hari ini. Kalau dah ada jodohnya, bagi tahu saya. Kita nak kena datang PM. Ni orang pelanggan macam gini kan. Lelaki dia buat apa benda pun dia tahan je. Janganlah Anas. Okay, next. Trauma budak tu masuk live depan ni. Oke, video ini adalah video yang sempat saya record beberapa bulan lalu, yang mana video ini daripada siaran live TikTok yang saya lihat. Oke, di mana video ini mendapat tontonan 231 orang. Oke, sebuah video yang berkenaan rahsia tarikh lahir. Oke, bila sebut rahsia tarikh lahir, kita biasa mendengar mengenai ajaran nombor metafizik ataupun ajaran numerologi. Tapi uniknya, video yang kita lihat ini mempunyai perbezaan dengan video-video numerologi yang kita pernah lihat sebelum ini. Kalau tuan-tuan perhatikan, video yang di dalam gambar ini dia menunjukkan bagaimana individu ini dia telah menggabungkan ajaran numerologi dengan Al-Quran. Contohnya, seorang individu yang lahir pada 29 Oktober tahun 1994, dia ditafsirkan sebagai individu yang mempunyai juzuk diri, yaitu juzuk 27. Dan padanya mempunyai sifat surah Az-Zariyat sehinggalah surah Al-Hadid. Jadi mereka menggunakan Al-Quran untuk menafsirkan karakter seseorang. Dan berdasarkan pemerhatian saya terhadap akaun TikTok ini, bukan satu sahaja yang mereka telah tafsir, bukan dalam sesi live ni sahaja. Kalau kita tengok sesi live ni sendiri, begitu ramai orang yang menuliskan tarikh lahir mereka di ruangan komen untuk mendapat tafsiran tarikh lahir. Oke, ini daripada akaun TikTok tersebut. Oke, lihat bagaimana mereka mengemukakan begitu banyak analisis karakter. Oke, sehingga influencer yang terkenal Khairul Aming pun ada tafsirannya yang tersendiri berdasarkan karakter mereka. Oke, pertama sekali perkara ni saya sudah bongkarkan dalam video saya yang terdahulu, yaitu membedah kesesatan nombor metafizik, psikonumerologi dan rahsia tarikh lahir yang saya telah muat naik ke laman YouTube. Oke, numerologi ni kita maklum adalah satu perkara yang syirik. Oke, saya telah kupas dalam video ni secara lanjut mengenai sejarah, kaedah dan perkara-perkara syirik yang terdapat di dalam ajaran numerologi itu sendiri, seperti ajaran syirik perbomohan, syirik menilik perkara gaib, syirik berkenaan rububiyah dan seumpamanya. Dan saya kupaskan juga mengenai kekeliruan-kekeliruan daripada segi saintifik yang telah didakwa oleh golongan numerologi ini. Dan menggabungkan perkara tersebut dengan Al-Quran tidak akan menjadikan nombor metafizik itu sebagai satu perkara yang benar ataupun membawa kepada tauhid. Bahkan itu adalah satu perbuatan mencampurkan hak dengan yang batil. Dan pejabat mufti wilayah juga telah pernah ditanyakan mengenai apakah hukum mempercayai ramalan nombor, money magnet atau tarikh tertentu melalui ilmu metafizik, ataupun sebenarnya mereka maksudkan soalan ini adalah soalan berkenaan numerologi itu sendirilah. Dan pejabat mufti wilayah telah menyatakan bahawa perkara tersebut adalah termasuk dalam dosa, kerana itu mengandungi perbuatan tilik nasib, okey, ataupun tilik perkara gaib. Tilik karakter, ada orang kata, oh kami bukan menilik masa depan, tapi sebenarnya di sana masih mengandungi menilik perkara gaib. Seterusnya mengenai satu message WhatsApp yang telah dikirimkan kepada saya, di mana ada persoalan, kononnya ada matematik baru, A sama dengan 1, B sama dengan
2, si sama dengan 3, dan begitulah seterusnya. Kemudian ada kiraan. Apakah yang membuat keberhasilan hidup menjadi 100%? Oke, dia bagi banyak contoh lah, bukan hardworking dan seumpamanya. Tetapi apa yang menarik perhatian saya di sini adalah satu bahagian daripada message WhatsApp tersebut, yang mana dia menyatakan, adakah kita sedar? Oke, tsunami Aceh berlaku pada 26 hari bulan Disember. Gempa Bohemia berlaku pada 26 November. Gempa Jogja berlaku pada 26 Mei. Kemudian dia kata pada akhir pada message tersebut, dia kata, apakah ianya suatu kebetulan? Bukalah dan bacalah Al-Quran juzuk ke-26. Di mana kemudian dia bawalah daripada juzuk 26 ni ayat yang menyatakan mengenai bencana alam yang berlaku di atas muka bumi ini. Pertama sekali, perbuatan ini adalah menilik perbuatan cuba mengaitkan peristiwa-peristiwa tertentu dengan Al-Quran. Kononnya, perkara ini sudah ada ramalannya di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui, Al-Quran ini bukannya buku Nostradamus yang untuk kita menilik peristiwa-peristiwa yang akan berlaku di dunia ini. Al-Quran ini adalah kitab petunjuk. Dan satu perkara yang pelik, kalau kita menggunakan Al-Quran untuk melihat tarikh-tarikh yang berlaku ini, bukankah dalam Islam kita menggunakan kalender hijrah ataupun qamariyah, yang menggunakan Muharram, Safar, dan bulan-bulan Islam yang sedemikian? Bukannya kita menggunakan tarikh-tarikh 26 Mei, 26 Desember dan seumpamanya. Jadi ini adalah satu perbuatan yang khurafat, yang tidak sepatutnya digabungkan dengan Al-Quran. Dan perbuatan dalam video yang pertama tadi dan message WhatsApp yang kita terima tersebut adalah satu perkara yang cuba menafsirkan Al-Quran mengikut hawa nafsu. Ini adalah satu perkara yang dilarang dalam Islam. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berkata menafsirkan pada Al-Quran tanpa ilmu, maka siapkanlah tempat duduknya di dalam neraka. Jadi betapa bahayanya sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai dalil kita tafsirkan Al-Quran dengannya. Apatah lagi perkara-perkara yang jelas-jelas membawa kepada kesyirikan seperti numerologi, menilik peristiwa-peristiwa tertentu, kemudian kita gabungkan pula dengan Al-Quran. Dan untuk memahami Al-Quran ada disiplin ilmunya yang tersendiri. Kalau kita tidak paham Al-Quran, rujuklah kepada kitab-kitab tafsir yang ada di luar sana, seperti contohnya kitab tafsir Ibnu Katsir, yang mana terdapat terjemahannya pada hari ini. Dan begitu juga pelajarilah ilmu-ilmu ulum Al-Quran. Contohnya buku Mabahith fi Ulumil Quran yang ditulis oleh Syekh Mana' Qatan, yang menghuraikan bagaimana untuk kita memahami disiplin-disiplin ilmu Al-Quran. Jadi akhir kata daripada saya, kalau video ini bermanfaat, dijemput untuk like, share, dan subscribe. Semoga memberikan manfaat kepada diri Anda dan juga kepada orang lain. Dan jauhilah perbuatan menafsir Al-Quran dengan tarikh lahir Anda, kerana Al-Quran bukan diturunkan untuk menafsirkan tarikh lahir maupun karakter manusia. Bahkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang berdosa, yang dilarang dalam Islam. Menggabungkan ia dengan Al-Quran tidak akan menatijahkan kebaikan, tetapi mencampurkan perbuatan yang hak dengan batil, dan itu adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman Allah dalam Al-Qur'an, wala talbisul haqqo bil batil, dan janganlah kamu mencampurkan yang hak dengan yang batil. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.